Najib Razak nafi campur tangan dalam siasatan 1MDB. Anthony Loke dakwa kekal subsidi RON 95 galak guna pengangkutan awam. Penyasaran subsidi RON 95 bukan kejutan. Taqiyuddin bangkit isu titah addendum di Dewan Rakyat. Syahrizan persoal tindakan kerajaan tentang nasib pekerja terkesan akibat kemajuan AI. AMK ungkit rakyat pernah dipaksa bayar hutang 1MDB. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mirakilah dalam Netstep News edisi Extra. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Netstep Malaysia. Bekas Perdana Menteri Najib Razak menafikan beliau pernah campur tangan dalam siasatan pihak berkuasa berhubung 1MDB dan SRC. Beliau juga akui tidak wajar bagi dirinya untuk memanggil agensi penyiasatan dan menyiasat status siasatan. Dalam pada itu, beliau juga menjelaskan bahawa ia adalah penyalahgunaan kuasa jika sengaja cuba untuk campur tangan dalam penyiasatan. Memetik laporan daripada Berita Harian, Mahkamah Rayuan menetapkan 5 Disember depan untuk mendengar rayuan Datuk Seri Najib Razak berhubung keputusan Mahkamah Tinggi menolak permohonan bagi memulakan semakan kehakiman untuk mencabar kewujudan titah addendum. Titah addendum itu didakwa dititah oleh Yang di-Pertuan Agong ke-16 bagi membolehkan bekas Perdana Menteri menjalani baki hukuman penjara sebagai tahanan di rumah. Pada 3 Julai lalu, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menolak permohonan Najib untuk memulakan prosiding semakan kehakiman ke atas 8 responden bagi mencabar kewujudan titah addendum itu. Menteri Pengangkutan Loke Siu Fook berpendapat jika subsidi RON 95 berterusan, ia tidak bermakna kerajaan mengendurkan usaha mempromosi dan menambah baik pengangkutan awam. Menurutnya, walaupun pengangkutan awam tersedia secara meluas di Lembah Kelang dan bandar utama lain, bukan semua wilayah mempunyai akses yang sama, justru subsidi RON 95 mesti diteruskan. Dalam pada itu, beliau turut menjelaskan sasaran kerajaan untuk meningkatkan penggunaan pengangkutan awam kepada 40% daripada jumlah mod pengangkutan untuk mengurangkan kesesakan lalu lintas. Jumaat lepas, Kementerian Pengangkutan berkata hampir 44% daripada peruntukan RM750 juta bawah belanjawan 2025 untuk inisiatif pengangkutan awam akan disalurkan ke arah subsidi, termasuk perkhidmatan kereta api dan udara. Antara inisiatif penting yang akan diteruskan ialah subsidi My 50 dan PAS Mutiara dengan peruntukan RM226 juta yang dijangka memberi manfaat kepada lebih 180,000 pengguna di Lembah Kelang dan wilayah utara. Penyasaran subsidi petrol RON 95 yang diumumkan dalam pembentangan belanjawan 2025 pada Jumaat bukan satu kejutan besar. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Nik Nazmi Nik Ahmad berkata, daripada pelaksanaan penyasaran tersebut, 85% daripada isi rumah di Malaysia akan menerima subsidi. Beliau menerusi catatannya di aplikasi X berkata, langkah itu dilaksanakan bersama peningkatan gaji dalam sektor awam dan swasta serta pengukuhan jaringan keselamatan sosial. Sebelum ini, kerajaan bercadang melaksanakan penyasaran subsidi petrol RON 95 pada pertengahan 2025. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, penjimatan yang dicapai daripada penyasaran subsidi bahan api itu akan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat terbanyak. Sehubungan itu, Datuk Seri Anwar memberi jaminan 85% rakyat terdiri daripada golongan B40, M40 dan penjawat awam tidak akan terjejas dengan penyasaran subsidi petrol RON 95 tersebut. Peraduan bersama Netstep TV kembali lagi. Jom menangi hadiah menarik setiap minggu dan grand prize setiap 3 bulan. Peraduan ini terbuka untuk semua. Anda hanya perlu menjawab 2 soalan yang akan dipaparkan pada setiap hari Rabu. Dan jawab 2 soalan tersebut dengan betul di ruangan komen dalam Netstep News edisi petang pada Jumaat ini 25 Oktober 2024. Kami akan hubungi pemenang bertuah untuk pemberian hadiah.
Berikut adalah soalan untuk minggu ini. Bilakah CEO GISP ditangkap oleh polis? Berikan nama tajuk utama berita Netstep yang paling tinggi view pada minggu lepas. Dan lengkapkan slogan, saya suka menonton Netstep TV kerana... Peserta yang menjawab dengan betul dan slogan terbaik akan dipilih sebagai pemenang. Jangan lupa screenshot dan sertakan dalam link Google Form yang disediakan di ruang description berita Netstep News edisi petang Jumaat 25 Oktober 2024. Sidang Dewan Rakyat hari ini kecoh apabila wujud pertikaman lidah antara wakil kerajaan dan pembangkang berhubung isu addendum membabitkan seorang tokoh politik. Taqiyuddin Hassan mempersoalkan sama ada proses itu yang dikatakan Timbalan Perdana Menteri Zahid Hamidi benar-benar dikeluarkan oleh Yang di-Pertuan Agong ke-16. Bagaimanapun RSN Raya bangkit dan mengarahkan peraturan Dewan dikeluarkan di bawah peruntukan 38/8 bahawa ahli Dewan tidak boleh membahaskan mengenai kelakuan atau sifat Yang di-Pertuan Agong. Jelas Raya, Taqiyuddin tidak seharusnya mempersoalkan tindakan Agong sambil menambah sebagai seorang peguam. Beliau seharusnya tahu perkara-perkara seperti itu. Sementara itu, Hamzah Zainuddin tampil mempertahankan Taqiyuddin dengan mempersoalkan addendum yang disebut Zahid itu benar dikeluarkan oleh Yang di-Pertuan Agong atau tidak. Teknologi yang semakin canggih dalam penggunaan kecerdasan buatan AI telah mengakibatkan ramai pekerja terkesan akan kemajuan ini kerana ia merupakan sebahagian daripada langkah penjimatan kos. Perkara tersebut telah dibahaskan oleh seorang backbencher yang berkata kerajaan harus mengekalkan sentuhan manusia untuk menghasilkan grafik rasmi. Shahrizan Johan berkata, penggunaan AI walaupun penting juga perlu mengambil kira faktor pertimbangan termasuk perundingan sedia ada, pertimbangan moral serta impak kepada tenaga kerja. Beliau menyeru kerajaan untuk terus mengikuti perkembangan pesat sekitar AI dan bertindak balas dengan langkah yang sewajarnya. Dalam hal berkaitan, Shahrizan berkata lebih banyak sokongan kerajaan diperlukan dalam bidang pembangunan permainan digital tempatan khususnya untuk memasarkan produk akhir ke luar negara. Isu pemansuhan hutang pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN yang tidak boleh dilaksanakan sering dibangkitkan Ketua Pemuda UMNO Datuk Dr. Akmal Saleh telah mendapat perhatian Angkatan Muda Keadilan EMK. Pengarah komunikasinya Haziq Asfar berkata, selain isu PTPTN, rakyat juga terpaksa menanggung hutang skandal One Malaysia Development Berhad, 1MDB, yang pernah menggemparkan negara. Beliau berpendapat seharusnya kerajaan menggunakan perbelanjaan puluhan bilion ringgit yang terpaksa digunakan untuk membayar hutang 1MDB digunakan untuk tujuan meringankan beban pendidikan anak-anak muda. Haziq berkata demikian memberikan respon kepada kenyataan Akmal di mana BN sudah lama berpendirian bahawa pemansuhan hutang pinjaman PTPTN yang tidak boleh dilaksanakan. Sebelum ini, Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Mustafa Sa'mud yang menghadiri persidangan Dewan Rakyat pada Selasa berkata pemansuhan hutang PTPTN sukar dilaksanakan kerana kerajaan ketika ini mempunyai komitmen keuangan yang begitu besar. Ahli Parlimen sepanggar itu menjelaskan pada masa yang sama kerajaan perlu mengambil kira komitmen peminjam yang sudah membayar hutang berkenaan. Sekian untuk edisi Ekstra hari ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Mira Kila, Assalamualaikum dan salam sejahtera.